Salam sejahtera, bersama saya Sharon dalam Berita Pagi Sabah edisi Isnin 6 April 2020. Sabah merekodkan kematian kedua kes COVID-19 membabitkan seorang lelaki berusia 66 tahun di Tambunan. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata mangsa dimasukkan ke Hospital Daerah Keningau pada 26 Mac lalu sebelum disahkan meninggal dunia pukul 9.36 malam Sabtu lalu. Ketika dihubungi RTM di Keningau, anak mendiang Lowi Loyu memberitahu bapanya selamat dikebumikan di tanah perkuburan orang Kristian Kampung Bagian Tambunan kira-kira pukul 3.02 petang semalam. Katanya urusan pengebumian bapanya diurus saudara mara di kampung memandangkan keseluruhan ahli keluarganya masih dalam perintah kuarantin. Jelasnya proses pengebumian disempurnakan sepenuhnya oleh petugas Kementerian Kesihatan Malaysia KKM Hospital Keningau dan dikawal rapi pihak polis. Sementara itu, Sabah mencatat 13 kes baharu positif COVID-19 semalam, menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di negeri ini 238 kes. Kota Kinabalu merekodkan 5 kes baharu, Kinabatangan 3, Penampang 2, Beaufort Tuaran dan Kunak masing-masing 1 kes. Menurut kenyataan Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Tawau mencatat bilangan tertinggi kes COVID-19 iaitu 67 kes, diikuti Lahad Datu 38, Kota Kinabalu 34, Sandakan 19, Tuaran dan Kinabatangan masing-masing 17 kes. Sementara Beaufort 9 kes, Kunak 8, Putatan 7, Penampang 6, Kota Belud 5, Sepitang 4, Papar, Ranau dan Sempurna masing-masing 2 dan Tambunan 1 kes. Sebanyak 6 pusat kuarantin di Kota Kinabalu telah diwartakan di bawah Akta 342 oleh Kementerian Kesihatan tersedia untuk menerima orang di bawah pengawasan PUS. Menurut kenyataan Setiausaha Kerajaan Negeri yang juga pengurusi Pusat Kawalan COVID-19 Sabah, Datuk Safar Untung, pusat kuarantin berkenaan di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia ILKKM Bukit Padang, Akademi Bomber Sepanggar Kota Kinabalu, Politeknik Kota Kinabalu dan 3 buah hotel di Kota Kinabalu. Pihak berkuasa seperti Kementerian Kesihatan Malaysia, Polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia dan Rela dipertanggungjawabkan untuk menguatkuasakan kawalan pergerakan penghuni PUS supaya tidak keluar atau masuk ke hotel sepanjang tempoh kuarantin. Pasukan Polis Marin PPM Lahad Datu menahan 4 individu yang melanggar Perintah Kawalan Pergerakan PKP of COVID-19 di Lahad Datu semalam. Kesemua suspek warga tempatan itu berumur antara 25 hingga 54 tahun. Menurut kenyataan Komander PPM Wilayah 4 Sabah ACP Haji Muhammad Pajri Ali, sebuah bot pam turut ditahan dan diperiksa semasa tugas rondaan OP COVID-19 dijalankan pada pukul 2 pagi itu, melibatkan kekuatan 4 anggota PPM Lahad Datu di kawasan Laut Tabawan. Selepas membuat pemeriksaan lanjut, kesemua suspek didapati telah melakukan kesalahan ingkar PKP di bawah Seksyen 22 Akta Pencegahan dan Kawalan Penyakit Berjangkit 1998 Akta 342 Peraturan 7 Peraturan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit Langkah-Langkah Kawasan Berjangkit 2020. Kesemua suspek dan barang rampasan diserahkan kepada IPD Lahad Datu untuk tindakan lanjut. Sementara itu, PPM berjaya mencatat 5 kes tangkapan keseluruhan PKP of COVID-19 khususnya di perairan Sabah melibatkan 3 tangkapan di Kudat, 1 tangkapan di Kota Kinabalu dan 1 tangkapan di Lahad Datu melibatkan seramai 13 orang tangkapan. Majlis Perbandaran Sandakan menafikan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD dilaksanakan di projek perumahan rakyat PPR Taman Harmoni Sandakan seperti tular di media sosial. Presiden Majlis Perbandaran Sandakan yang juga pengerusi Jawatankuasa Bencana Daerah Wong Futin ketika dihubungi pemberita RTM di Sandakan berkata pasukan pemantau PKP Sandakan hanya mempertingkatkan kawalan di kawasan tersebut berikutan 5 kes positif COVID-19 dicatat di kawasan berkenaan. Sementara Ketua Polis Daerah Sandakan ACP Muhammad Azhar Hamid ketika ditemui mengesahkan perkara itu. Kurang daripada itu pihak Presiden mengarahkan supaya kawalan di PPR Harmoni diperketatkan terutama daripada keluar masuk yang melibatkan penduduk di sini, tetapi tidak sampai ke tahap PKPD lah. Masih lagi PKP tapi pergerakan penduduk-penduduk sini dikawal dan pihak KKM juga akan mengadakan saringan kesihatan kepada seluruh penduduk di sini.
Jelasnya seramai 45 anggota pasukan keselamatan terdiri daripada Polis Diraja Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam dan rela ditempatkan di pintu masuk PPR Taman Harmoni yang ditugaskan 3 shift setiap hari sehingga 14 April ini. Sepanjang kawalan dipertingkat, penduduk di kawasan tersebut tidak dibenarkan keluar masuk kecuali hal-hal kecemasan berkaitan kesihatan. Penduduk juga turut dibekalkan makanan oleh Jabatan Kebajikan Am Masyarakat. Semua stesen minyak yang beroperasi di Kota Kinabalu mematuhi tata cara pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP Fasa 2 bagi waktu operasi mulai 6 pagi hingga 6 petang. Tinjauan kru berita RTM di Kota Kinabalu mendapati beberapa stesen minyak yang beroperasi di bandaraya ini mematuhi arahan yang dikeluarkan Pusat Kawalan COVID-19 Sabah. Semua stesen minyak kena extend pergi 6 petang khas untuk PDRM, kesihatan dan bomba yang bertugas untuk kawalan pergerakan. Sebelum yang ada benefit untuk essential ni, kami beroperasi dari jam 6 sampai 2 petang. Kami ikut sejarahan, tapi kalau betul-betul emergency kami bagi isi minyak lah. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Sapar Untung dalam satu kenyataan memutuskan penyeragaman operasi perniagaan makanan dan keperluan asas seperti pasaraya, kedai runcit, kedai sorbeneka, bakery dan restoran serta penghantaran bermotosikal dibenarkan beroperasi bermula 6 pagi hingga 6 petang. Manakala pasar awam dibenarkan beroperasi bermula 6 pagi hingga 2 petang. Restoran makanan segera dibenarkan beroperasi dari 9 pagi hingga 6 petang. Sementara pasar malam, tamu dan bazar Ramadan tidak dibenarkan beroperasi. Perkhidmatan penghantaran makanan menerusi aplikasi dalam talian kini menjadi tumpuan khususnya dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Ia sekaligus memudahkan orang ramai membeli makanan tanpa perlu keluar dari rumah atau pejabat. Tinjauan kru RTM di Kota Kinabalu mendapati para penghantar makanan dalam talian menitik beratkan aspek kebersihan dan memakai peralatan perlindungan bagi mengelak penyebaran virus COVID-19. Sentiasa memakai mask mulut sama tidak lupa dengan hand sanitizer lah. Sebelum saya bagi makanan kepada customer, saya sapu hand sanitizer di sebelah tangan. Selain daripada itu, saya mengambil jarak 1 meter juga lah dengan customer untuk lebih keselamatan. Selepas kami menghantar makanan, kami pastikan kami mencuci tangan dengan hand sanitizer lah. Setiap rider ni dia ada sanitizer masing-masing. Jadi lepas menghantar, kami pastikan customer dapat order, kami cuci tangan, baru kami jalan. Kebanyakan customer dia tidak mau ada yang dia macam face to face lah. Kadang-kadang di luar rumah dia kasih sedia basket, kadang-kadang ada itu hook. Jadi kalau sudah kami sampai sana, kami kasih hook sama kasih notify dia lah. Kerajaan negeri melalui Pusat Kawalan COVID-19 Sabah telah memutuskan untuk menyeragamkan waktu operasi dan mengeluarkan tata cara pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Tahap 2 bermula 1 April hingga 14 April ini. Waktu operasi untuk perkhidmatan pesanan dalam talian adalah dari 6 pagi hingga 6 petang. Sementara itu, arahan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang memasuki fasa kedua menunjukkan semakin ramai masyarakat mematuhi arahan untuk duduk di rumah dan tidak keluar tanpa urusan perlu. Tinjauan kru RTM di 3 kawasan iaitu Kepayan, Luyang dan Sampang menunjukkan kawasan tumpuan yang biasanya sesak sebelum ini kelihatan lengang tanpa pengunjung. Hasil tinjauan juga mendapati kebanyakan premis perniagaan tidak beroperasi kecuali yang menjual barangan keperluan harian. Manakala di stesen-stesen minyak, kenderaan komersial dan kenderaan kerajaan yang membawa barangan keperluan atau tujuan beroperasi perkhidmatan penting. Waktu operasi adalah 6 pagi sehingga 6 petang dan kenderaan persendirian hanya dibenarkan mengisi minyak antara 6 pagi sehingga 2 petang. Selain itu, kedai barangan harian seperti pasaraya, kedai runcit, kedai serbaneka dan kedai roti
hanya dibenarkan beroperasi 6 pagi hingga 6 petang. Sebagai langkah berjaga-jaga, setiap premis yang beroperasi akan memeriksa suhu badan dan menyediakan cecair pembasmi kuman selain mempraktikkan jarak sosial seperti mengehadkan bilangan pelanggan untuk berada dalam premis pada satu masa. My Fund Action Yayasan Dana Kebajikan Muslim Malaysia YDKMM Sabah kini dalam usaha mengagihkan 3 tan barangan keperluan asas dapur kepada mereka yang terjejas masuk golongan asnaf sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Menurut Ketua Bahagian Media dan Informasi My Foundation Sabah Salwa Naidin, pihaknya telah mula mengagihkan bantuan itu kepada ketua isi rumah golongan tersebut sekitar Kota Kinabalu sejak PKP berkuatkuasa 18 Mac lalu. Katanya selain golongan asnaf, hampir 2,500 orang turut menerima manfaat tersebut termasuklah petugas barisan hadapan pelajar Institut Pengajian Tinggi Awam sekitar Kota Kinabalu. Salwa ditemui pemberita RTM selepas menyampaikan bantuan keperluan barangan asas harian kepada penerima terpilih di Kampung Padas Manggatal, Kota Kinabalu. Para penerima yang ditemui bersyukur dengan bantuan tersebut. Dapat meringankan beban selama PKP ini dilanjutkanlah. Jadi tidaklah terasa beban sangat selagi belum dapat kerja. Sebelum ni bekerja tapi sebab kami gaji hari, so kami punya kerja tiada, gaji pun tiada lah. Pasal saya punya anak kan, dia pun 1 orang saja yang kerja. Jadi anak saya yang sekolah ada 4 orang lagi. Tingkatan ada 3 orang, 1 sekolah. Jadi banyak belanja memakai. Jadi kadang-kadang terpaksa berjibat-jibat. Kadang-kadang ada yang tidak dapat beli. Untuk senang hati juga lah dapat meringankan beban anak saya. Pasal sekarang yang kerja anak saya perempuan. Permohonan masih dibuka melalui laman sesawang My Foundation YDKMM Sabah dan pengagihan bantuan akan diteruskan sehingga tempoh PKP tamat pada 14 April ini. Perintah berkurung di kawasan perairan 7 daerah dalam Zon Selamat Timur Sabah Zone yang berakhir pada 6 petang semalam dilanjutkan sehingga 20 April ini. Perintah berkurung dari pukul 6 petang hingga 6 pagi itu meliputi kawasan perairan Tawau, Sempurna, Kunak, Lahadatu, Kinabatangan, Sandakan dan Beluran. Menurut kenyataan Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Zaini Jas, orang ramai yang tinggal di kawasan berkenaan dikendaki berada di rumah dan orang lain tidak dibenarkan masuk atau berada di kawasan diisytiharkan. Perintah berkurung ini diteruskan untuk memastikan kawasan perairan berkenaan tidak dicerobohi pengganas yang mengancam keselamatan penyelidik antarabangsa yang menjalankan penyelidikan dan pelancong asing yang melawat Pulau Peranginan. Datuk Zaini berkata perintah berkurung ini juga bagi menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat Sabah yang menjadi pengguna perairan dan yang berada di daratan kawasan S-Zone. Selain itu, ia bagi memudahkan penguatkuasaan dan pemantauan terhadap pergerakan bot serta menimbulkan rasa selamat dan yakin kepada pengusaha syelet dan nelayan dengan kehadiran pasukan keselamatan. Sekian berita pagi Sabah, teruskan menonton RTM, jenama media paling dipercayai di Malaysia. Selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan, stay at home, duduk di rumah, jangan keluar. Saya Sharon, salam sejahtera.